Hari ini kita akan tengok dahulu tentang tajuk dalam tema 1, kaedah saintifik, iaitu langkah keselamatan di dalam makmal. Okey. Peralatan perlindungan diri. Dalam tajuk ini, pelajar dapat menjelaskan dengan contoh peralatan perlindungan diri serta fungsinya. Okey, ini diharap semua pelajar di akhir sesi pembelajaran ini dapat menjelaskan dengan contoh peralatan perlindungan diri dengan fungsinya. Okey. Peralatan perlindungan diri. Okey, sebelum itu kita perlu tahu kata kunci di dalam tajuk ini, iaitu topeng muka, sarung tangan, kebuk wasap, bahan sisa biologi, keracunan merkuri dan jenis-jenis pemadam kebakaran. Okey, so persoalan-persoalan dalam tajuk ini, apakah contoh peralatan perlindungan diri dan fungsinya? Apakah ciri bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki? Bagaimanakah cara pengurusan bahan sisa biologi? Apakah cara kita menguruskan kemalangan di dalam makmal? Dan berapakah jenis pemadam kebakaran? Ini keseluruhan untuk tajuk dalam tema 1 lah. Okey, sebelum itu teacher akan ceritakan tentang rencana sains ya. Merkuri di dalam makmal sekolah, iaitu pada Rabu 2 Mei 2018. Seramai 21 orang murid dan seorang guru dikuarantin lebih kurang 20 minit ya akibat tumpahan merkuri dari satu termometer yang pecah di sebuah sekolah menengah. Jadi kejadian yang berlaku pada 2.20 petang ketika murid sedang melakukan eksperimen dalam makmal sains. Maka 10 orang anggota bomba bergegas ke lokasi kejadian sejurus terima panggilan kecemasan dan dengan pantasnya melakukan kuarantin sebelum proses menyah cemar dijalankan. Kerja menyah cemar di lokasi kejadian selesai pada jam 3.30 petang ini adalah sumber daripada My Metro lah. Jadi dalam bab ini pelajar-pelajar akan belajar tentang peralatan perlindungan diri. Pelajar-pelajar telah pun mempelajari peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal semasa tingkatan 1 ya, kalau masih ingat. Jadi demi menjaga keselamatan pelajar-pelajar ketika berada dalam makmal, terdapat pelbagai jenis peralatan perlindungan diri yang perlu pelajar tahu dan perlu digunakan dengan cara yang betul. Jadi peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Okey. Jadi mari kita tengok apakah peralatan perlindungan diri serta fungsinya. Peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai daripada bahaya. Okey, so di sini kita tengok yang pertama ialah Google. Okey, tujuannya untuk melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan logam reaktif. Okey, peralatan perlindungan diri yang kedua yang perlu pelajar-pelajar tahu ialah topeng muka. Okey, tujuannya untuk melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit. Okey, sengit ni berbau kuatlah dan mudah meruat serta debu. Peralatan perlindungan diri yang ketiga ialah sarung tangan. Okey, glove. Biasanya glove ni diperbuat daripada getah. Tujuannya untuk melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Okey, seterusnya baju makmal. Ya, baju makmal ni terdiri daripada lapisan keselamatan ya dan mudah dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Baju makmal penting untuk melindungi kerosakan pada pakaian. Okey, dan seterusnya yang kelima ialah kasut bertutup ataupun kasut keselamatan. Ini perlu pakai ya ketika berada sepanjang dalam makmal, tidak boleh pakai selipar lah. Okey, sebab di sini kasut bertutup ni untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan serpihan kaca.
Okey, so ini adalah 5 contoh peralatan perlindungan diri yang perlu dipakai oleh murid, okey, semasa berada di dalam makmal. Okey. Dan seterusnya kita tengok tajuk peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Okey. Okey, peralatan perlindungan diri yang disediakan di dalam makmal seperti penyiram kecemasan, okey, pembilas mata, kebuk wasap dan juga kabinet aliran laminar. Okey, walaupun terdapat alat-alat perlindungan diri di dalam makmal, setiap kemalangan ataupun kecederaan di dalam makmal ni perlulah dilaporkan segera kepada guru. Okey, jom kita tengok satu persatu peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Okey, yang pertama kita ada kabinet laminar. Okey, so macam inilah bentuknya ya. Kabinet ini kita gunakan, digunakan untuk mengelakkan kontaminasi. Ya, kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi yang dijalankanlah. Okey, so ini ialah kabinet aliran laminar. Kontaminasi ni iaitu satu keadaan yang mana boleh menyebabkan bahan spesimen yang kita nak uji tu boleh menyebabkan tercemarlah akibat daripada terdedahnya kepada udara-udara. Okey, so seterusnya kita tengok ini ya, kebuk wasap ni di dalam ni. Jadi kebuk wasap ni digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap. Okey, mudah terbakar, beracun, mengakis dan juga berbau. Okey, so kita akan buat eksperimen tu di dalam kebuk wasap ni. Okey. Seterusnya peralatan perlindungan diri yang ada di dalam makmal ni, ni satu set ni lah. Penyiram kecemasan dan juga pembilas mata di bawahnya. Okey, penyiram kecemasan ni tujuan dia untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera, dan di bawahnya ada pembilas mata untuk kita bilas dan cuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Okey, sebab dalam makmal ni kita tidak tahu apa-apa kemalangan yang kemungkinan berlaku. Jadi ini adalah alat-alat perlindungan diri yang berada dalam makmal untuk tujuan kecemasan ya, di mana perlu tindakan segera seperti kita siram mata dan juga kita siram bahagian-bahagian badan ataupun pakaian yang terkena bahan kimia tadi. Okey. So itu berkaitan dengan peralatan perlindungan diri ya. Jadi soalannya di sini, sebelumkan 5 peralatan perlindungan diri pada murid. Okey, so ini akan dapat menjelaskanlah contoh peralatan perlindungan diri tadi tu. Okey, cuba namakan peralatan perlindungan diri. 5 peralatan perlindungan diri di dalam murid. Okey, boleh buka Google. Okey? Google juga. Betul? Google. Pertama. Betul? Lagi? Topeng muka. Topeng muka. muka. Betul? Sarung tangan. Betul, sarung tangan. Lagi 2? Baju keselamatan. Ya. Baju? Keselamatan. Ya. Baju makmal ya, baju makmal lab coat tu ya. Dan satu lagi, kita perlu pakai kasut. apa? Kasut. Pakai kasut macam yang mana? bertutup. Kasut yang bertutup. Betul, kasut yang bertutup. So, okey, so pelajar-pelajar semua telah dapat pun menyatakan contoh ya, memberikan contoh peralatan perlindungan diri pada murid tadi, dan setiap contoh-contoh tu perlu tahulah fungsinya ya. Kalau misalnya teacher tanya, kalau kita pakai Google tu untuk apa? Apa tujuan kita pakai Google? Untuk lindungi apa? Untuk melindungi mata. Untuk melindungi mata, betul, daripada terkena bahan-bahan berbahaya lah. Dan kita pakai topeng muka. Untuk apa kita pakai topeng muka? Untuk menutup muka. Muka semua kita tutup nanti tidak nampak pula. Untuk kita tutup apa? Topeng muka tu macam pelitup muka tu lah, macam mask yang kita pakai sekarang ni. Okey?
Macam sekarang ni kalau pelitup muka ni bukan sahaja perlu kita pakai dalam makmal lah untuk situasi pandemik COVID sekarang ni. So kita kena selalu pakai sentiasalah apabila berada di luar, okey, apabila berada di tempat yang sesak kita perlu pakai pelitup muka. So apakah fungsi pelitup muka tu? Untuk kita lindungi apa? Hidung dan mulut. Hidung dan mulut. Bukan kita melindungi muka kita. Kalau kita melindungi muka maksudnya nanti mata pun tidak nampak. Jalan langgar pokok kan. Okey. So kita juga pakai tadi kawan kamu cakap pakai sarung tangan kan. Sarung tangan ni diperbuat daripada getah. Apa tujuan kita pakai sarung tangan bila berada dalam makmal? Apa tujuan dia? Untuk melindungi tangan daripada bahan kimia. Betul, melindungi tangan ya. Okey, dan satu lagi kita pakai baju makmal, lab coat kan. Macam doktor-doktor tu bila kita masuk dalam makmal, kita nak buat eksperimen, kita pakai lab coat. Iaitu baju makmal. Kenapa kita perlu pakai baju makmal? Apa tujuan dia? Macam contoh kalau tukang masak dia pakai apa? Pakai apron. Apron. Sama juga. Kenapa dia perlu pakai apron? Untuk Melindungi mengelakkan daripada kerusakan. kena badan. Melindungi kerosakan kepada pakaian. Betul lah kan. Kita kan pakai pakaian kita sendiri. Jadi kalau macam tukang masak juga, dia perlu pakai apron supaya tidak terkena pakaian dia kan, bahan-bahan masakan dia tu. Macam juga pelajar-pelajar ataupun bila kita berada di dalam makmal, kita perlu pakai baju makmal supaya dapat melindungi kerosakan pada pakaian kita. Dan satu lagi ialah kasut bertutup tadi. Kenapa kita perlu pakai kasut bertutup? Tidak boleh pakai selipar. Okey je ke pakai selipar? Boleh ke? Apa tujuan pakai kasut yang bertutup? Kasut banyak jenis. Kan? Untuk melindungi kaki. Okey, melindungi kaki daripada apa? Daripada kaca ataupun bahan kimia. Betul, daripada tumpahan bahan kimia, daripada serpihan kaca, sebab dalam menjalankan eksperimen dalam makmal ni macam-macam alat radas yang kita guna, termasuklah kaca kan. Nanti kalau terpecah ke terkena kaki boleh menyebabkan kecederaan lah. Okey, so maksudnya semua pelajar telah pun dapat menjelaskan dengan contoh peralatan perlindungan diri serta fungsinya pada hari ini. Okey. Jangan lupa jawab praktis formatif 1.1 di muka surat 6 buku teks. Ada 3 soalan di situ pelajar perlu jawab. Okey. Soalan pertama ialah berikan 3 contoh alat perlindungan diri yang perlu dipakai semasa di dalam makmal. Tadi ada 5 contoh, jadi pelajar perlu berikan 3 contoh. Dan yang kedua, soalan kedua, Haris terkena percikan asid sulfurik cair pada matanya. Okey, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Haris? Okey, itu pelajar kena jelaskan tindakan yang perlu dilakukan oleh Haris, sebab kita pun tidak tahu kalau dengan diri kita sendiri ataupun kawan-kawan yang mungkin terkena situasi yang sama, so apakah tindakan yang perlu dilakukan lah. Okey, seterusnya soalan ketiga, tandakan right bagi tindakan yang betul ya. Amar Dev memakai Google semasa dia mencampurkan asid dan air. Okey, so betul atau salah? Yang kedua, Akil memakai selipar ketika melakukan eksperimen. Okey, betul atau salah? Dan soalan yang C, Mira membersihkan bahan kimia yang tertumpah di atas meja makmal menggunakan tangannya. Adakah tindakannya betul atau salah? Okey.